Hello. Okay, siapa yang menonton, thank you for watching. Hai Arabella. So, siapa yang menonton, thank you for watching. Jangan lupa untuk share, okay, live ni. Boleh share dekat kawan-kawan yang Form 5 juga. Okay? So, dekat sini, hari ni kita akan belajar pasal insurans motor. Okay. So, untuk insurans motor ni, biasanya dia ada banyak sedikit kiraan dia. Sebab kita ada 3 jenis polisi yang kita akan ambil untuk insurans motor. Jadi, dia ada banyak kiraan lah. So, kalau kita tengok soalan ni pun, kakak dah sediakan apa step by step yang kita kena buat untuk kita dapatkan kiraan dia. So, ada 3 jenis lah. 3 polisi. Polisi komprehensif, polisi pihak ketiga, kebakaran dan kecurian, dan juga polisi pihak ketiga. Okay, so kalau korang dah ready, so boleh ready lah dengan pen atau kertas, okay? Untuk kita sama-sama jawab insurans motor. Okay, so kenapa kita kena ambil insurans motor ni? Insurans motor ni adalah satu insurans yang wajib kita ambil setiap kali kita beli kita ada kereta. Okay, sebab apa? Sebab bila berlakunya kemalangan ke, kebakaran ke, kecurian ke, kalau boleh kita nak ditanggung oleh insurans. Hai Akil, hai Emir. Thank you for watching. Jangan lupa untuk share, okay? So dekat sini, dia ada 3 jenis insurans yang kita boleh ambil. Dia ada polisi komprehensif. So kalau yang polisi komprehensif ni ialah polisi yang paling mahal sebabnya dia akan cover hampir semua. Dia tak cover semua, tapi dia akan cover hampir semua kemalangan yang terjadi. Okay. Waalaikumsalam Safia. Okay, apa yang kita akan dapat kalau kita ambil polisi komprehensif ni? Kita kena tahulah sebelum kita start kira, kita kena tahu dulu apa tu polisi komprehensif. So kalau polisi komprehensif tu, bila terjadinya accident, apa yang dia akan cover? So, benda pertama yang dia akan cover ialah dia akan cover kerosakan kereta kita. So, kereta yang kita lah, pemegang polisi tu dia akan cover. Kedua, kereta mangsa pun dia akan cover. Dan kecederaan bagi orang yang kita langgar tu. Tapi kecederaan kita dia tak akan tanggung. Kecederaan penumpang pun dia tak akan tanggung. So, dekat sini dia macam win-win lah. Kereta kita rosak, kereta yang kita langgar tu pun rosak. So, dua-dua dia akan cover. Polisi komprehensif. Manakala polisi pihak ketiga ni pula, so nama pun polisi pihak ketiga. Pihak ketiga ialah orang yang kita langgar tu. So maksudnya kalau kerosakan kereta, kerosakan kita dia tak akan tanggung. Maksudnya kalau kereta kita rosak, teruk, kita kena cover sendiri. Sebab bila kita ambil polisi ni, dia hanya cover bagi pihak ketiga. Maksudnya dia akan cover orang yang kita langgar tu je. Kereta yang orang kita langgar tu. Tapi dia akan tanggung kalau kita punya kereta tu berlakunya kebakaran dan kecurian. Lepas baru dia akan tanggung kereta kita. Okay, next. Next ada lagi satu, polisi terakhir, polisi pihak ketiga. Apa tu polisi pihak ketiga? So, ini memang terang-terang lah dia paling murah. Sebab dia hanya cover orang yang kita langgar tu. Maksudnya kereta orang tu, polisi insurans kita ni akan cover kereta yang kita langgar tu. Tapi kereta kita dia tak akan cover. Maksudnya bila kita langgar kereta orang, dia hanya bayar kos kemalangan kereta orang tu, tetapi yang kerosakan kereta kita ni kita kena keluar daripada poket sendiri, duit daripada poket sendiri. Okay, so itu secara briefly lah apa itu polisi komprehensif, polisi pihak ketiga, kebakaran dan kecurian, dan last sekali polisi pihak ketiga. Okay, so kita tengok dulu situasi ni. Berikut merupakan maklumat kereta Puan Tio yang menetap di Taiping, Perak. So benda ni korang kena tahulah, geografi, Taiping, Perak. So kalau kita tengok polisi ni, insurans motor ni dia terbahagi kepada 2 tempat, Sabah Sarawak ataupun Semenanjung.
So, yang kita kena tahu Semenanjung ataupun dia dekat Sabah Sarawak. So, dalam kes kita ni, clue pertama dia ialah Taiping Perak. So, Taiping Perak dekat mana guys? Semenanjung. Okay. Semenanjung. Okay. So, nama pun Perak. So, dia dekat Semenanjung. Jadi, kita akan refer table Semenanjung. Next, jumlah diinsurankan ialah 80,000. So, kita nak belilah insurans kita tu dengan nilai dia 80,000. Next, kita nak tahu jenis kereta tu. So, capacity engine dia ialah 1625cc. So, insurans pun dia ikut berapa cc kereta kita tu. Dan yang last sekali NCD. NCD ni apa? NCD tu ialah diskaun. Kalau kereta kita dalam tahun pertama, dia tak ada, kita tak claim insurans. Maksudnya tak ada langgar, tak ada kena curi, tak ada berlaku kebakaran. So, dia akan bagi diskaun untuk next payment kita. Dia akan bagi lagi murah lah. So, NCD ni ialah diskaun 30%. Nanti kita akan kira. So, next dia tanya, hitung premium kasar bagi polisi komprehensif. So, kalau yang soalan pertama ni, dia suruh kita kira berapa sebenarnya premium. Premium tu maksudnya apa yang kita kena bayar bulan-bulan lah. Bukan. Insurans motor ni bayar setahun sekali je. Dia bukan bulan-bulan. So, berapakah premium kasar tu? Maksud premium tu berapa yang kita kena bayar insurans kalau kita ambil polisi komprehensif. Okay. So, dia punya kiraan ni, kita mesti ikut table. So, korang jangan risau sebab table ni kalau dekat dalam SPM, kalau dekat quiz, dekat exam, dia akan bagi. So, mana kita nak dapat, kita boleh cari kat internet lah. Tapi contoh kita ambil daripada buku ni. Yang ni lah. Jadual tarif motor 2015. So, kalau korang tengok, dia ikut CC, dia ikut Semenanjung Malaysia ataupun Sabah Sarawak. Okay? So, dia dah terbahagi dekat sini. Dan kita boleh ikut table polisi komprehensif ke polisi pihak ketiga. Yang ni polisi komprehensif ke polisi pihak ketiga. Okay? So, dekat sini kita kena ikut lah apa yang dia minta tadi. Tadi dia minta 1625cc. So, kita kena ambil yang inilah. Kurang daripada 1650. So, memandangkan kita nak tengok dia dekat Taiping Perak. So, kita kena tengok table Semenanjung Malaysia. So, dekat sini, kita nak ambil polisi komprehensif kan? Jadi, kita kena ambil yang ini. RM305.50. Table yang dia bagi ni hanyalah untuk 1,000 yang pertama. Sedangkan jumlah insurans yang kita ambil tadi 80,000 kan? So, ada baki-baki dia yang kita kena kira. So, untuk yang 1,000 pertama, nilai dia hanyalah RM305.50. Baki dia, baru kita kena darab dengan 26 nanti. Okay. So, dekat sini kita kena ambil daripada table. Detail dia, 1,000 yang pertama, kiraan dia kita ikut jadual. So, jadual kita tadi ialah RM RM305.50. Okay, next. Kita nak kira baki pula. Ingat tak? Tadi table tu hanyalah untuk 1,000 yang pertama. So, memandangkan kita nak ambil insurans 80,000. So, kita ambil lah 80,000. Sini dulu. So, 80,000. Kita tolak dulu dengan 1,000 yang pertama tadi. Tolak dengan RM1,000. So, baki kita ada RM79,000 lagi. 79,000 lagi kita nak kira. So, macam mana kiraan dia? 79,000. Kita bahagi dengan 1,000. Sebab nilai muka. Kita darabkan dengan RM26. Okay, mana kita dapat RM26 ni? Yang ni, daripada table ni tadi. Kita dah cakap dah kat sini. Ini untuk 1,000 yang pertama. So, baki dia kita kena kira RM26 bagi setiap 1,000 baki. Sebab tu kita bahagi dengan 1,000 supaya kita senang nak buat kiraan. Okay. So, kita pun tekan je lah kalkulator dekat sini. Kita akan dapat 79,000 bahagi dengan 1,000. Kita darab dengan RM26. So, RM2,054. So, yang ni kita letak kat sini. RM2,054. Okay. So, next ialah kita nak kira premium asas. Premium asas ni ialah yang ini kita kena tambah dengan ni. Dua ni kita tambah. So, kita akan dapat RM RM2,359.50. Itu premium asas. Basically, kita kena bayar banyak tu lah. Tetapi,
disebabkan kita ni tak ada accident, tak ada kemalangan, tak ada kecurian. Jadi kita akan tolak dengan NCD. So macam mana kita nak kira NCD? NCD ni discount tau. Discount. Maksudnya setahun tu, the next year je dia tengok, oh tahun lepas awak tak ada accident kan? So dia akan bagi NCD. NCD tu dia akan tolak lah. So NCD ni kita ikut pada yang dia bagi, 30%. So 30 bahagi dengan 100 darab dengan PA. PA ni premium asas. Ini kita dapat daripada mana? Sini. Sebab tu dia tak boleh salah kira Dia kena daripada atas sampai bawah kena betul. So kita darab. So kita akan dapat NCD kita RM707.85. Okay. So sekarang kita nak kira premium kasar. So macam mana formula premium kasar? Premium asas tolak dengan NCD. Sebab kita ada diskaun tadi kan. So yang ini kita tolakkan dengan yang ini. So berapa sebenarnya kita kena bayar? 2359.5 tolak dengan 707.5. So bermaksud kita punya insurans yang perlu bayar hanyalah RM1,651.65. Okay? So ini yang kita akan bayar untuk polisi komprehensif. So ingat kalau polisi komprehensif, 1,000 yang pertama ni kita dapat daripada table. Lepas tu kita kena kira baki. Mana kita nak dapat baki ni? Yang tengok berapa yang kita ambil, asal dia 80,000. Tolaklah dengan 1,000. Sebab kita dah ambil yang ini. So baki kita tinggal 79. 79,000 bahagi 1,000 darab dengan RM26 bagi Semenanjung Malaysia. So dapat nilai ni. Untuk kira premium asas, kita kena tambah 2 ni. Sebab tu dapat nilai ni. And then kita nak kira NCD. NCD tu discount. Berapa total discount yang kita dapat? So yang ini. 30% darab dengan asas. Premium asas. So dapat yang ni. So berapa premium kasar? Roughly kita kena bayar insurans kita. Ini tolak ini dapat ni. Okay? So next kita nak kira pula macam mana polisi pihak ketiga, kebakaran dan kecurian. Okay, yang ini special case. Dia memang 75% sahaja. Okay, kalau polisi pihak ketiga, kebakaran dan kecurian ni dia tengah-tengah. Tak mahal sangat, tak murah sangat. So, dia hanya 75% sahaja daripada premium asas. So, kita tengoklah 75%, 75 bahagi 100 darab dengan premium asas. Mana kita nak dapat premium asas ni? Kita kena ambil dari sini. Sebab tu kat sini tak boleh salah kira. Dia berturut-turut. So, 2359.50 sen. So kita tengoklah 75%, 75 bahagi 100 darab dengan RM2,359.50. Okay. So kita punya, kalau kita ambil insurans polisi pihak ketiga, kebakaran dan kecurian ni, jumlah yang kita kena bayar RM1,769.60. Okay, so kalau kita tengok kat sini 1769.625 kan. So kalau kita ambil RM kan paling maksimum kita boleh pilih pun berapa sen kan. So kita hanya ambil 2 angka. So start dekat sini kita kena ambil 1, 2. Kita tak boleh ambil 62 sebab kita tengok sebelah dia ialah nombor 5. So kita kena bundarkan, kita kena tambah 1. So dia akan jadi RM1,769.63. Okay. Dekat sini memang kena bundar, okay? Sebab kita nak ambil dalam bentuk sen. Next, kita nak kira NCD. Apa tu NCD? Tadi dah explain kan? NCD tu ialah apa diskaun yang kita akan dapat selepas setahun tu. Tengok kalau tak ada apa-apa accident. So, kita tengok NCD dia, kita ambil 30%. Sama je dengan atas. 30 bahagi 100 darab dengan premium asas yang ini. So, RM1,769.63. So, berapa kita punya NCD? RM RM530.89. Okay. Next. Kita nak kira pula kalau dia punya premium kasar. Macam mana kita dapat premium kasar? Ini tolak ini. Premium asas tolak NCD.
So, kita akan dapat RM1,769.63. Tolaklah dengan NCD, diskaun yang kita akan dapat. So, maksudnya insurans yang kita kena bayar hanyalah RM1,238.74. Ini kalau kita ambil polisi pihak ketiga kebakaran dan kecurian. Okey, dan last sekali kita nak kira macam mana polisi pihak ketiga. Yang ini senang sebab sama juga macam polisi komprehensif, kita kena ikut table. So, manakala kejadian tu dekat Taiping Perak, so kita kena ambil Semenanjung Malaysia, ambil CC dia, ambil polisi pihak ketiga. So, yang ni RM135. Okey, so untuk 1,000 yang pertama, untuk polisi pihak ketiga ni 135. So, jumlah dekat sini ialah RM135. Next, kita nak kira ada diskaun NCD kita. Tu NCD kita darab dengan premium asas kan? So, 30 bahagi 100 darab dengan 135. So, kita punya NCD kita dapat diskaun RM40.50. So, macam mana nak dapat premium kasar? Premium asas tolak NCD. So, 135 tolaklah RM40.50. So, RM94.50 sahaja. Murah kan? Polisi pihak ketiga ni memang murah. Sebab dia hanya cover kalau kerosakan yang kita langgar tu je. So, kalau kereta kita remuk teruk, kita kena tanggung sendirilah pada waktu kejadian tu. Okay guys, so it's quite simple. Yang ni kakak dah explain tadi, polisi komprehensif. Kalau polisi pihak ketiga ni korang kena ingat, formula dia ialah 75% dari premium asas. Okay, 75% dari premium asas. Premium asas yang ni ambil daripada sini, so tak boleh kira salah lah. Sebab dia berturutan. And then, kalau korang tengok konsep dia sama. Kira premium asas, tolak NCD, dapat premium kasar. Yang ni je dia panjang sikit cerita dia. 1,000 yang pertama, lepas tu kena kira baki, dapatlah premium asas. Lepas tu sama juga cycle dia. Premium asas, tolak NCD, dapat premium kasar. And then yang ini yang paling senang, polisi pihak ketiga ni, premium asas ambil daripada mana? Ambil daripada jadual. Lepas tu tolak NCD, dapat premium kasar. Okay? So, it's quite simple untuk kiraan ni. So, thank you for watching. Siapa yang menonton, siapa yang join ni, jangan lupa untuk share. And then like ke, komen ke. Kalau ada apa-apa soalan, boleh tanya dekat ruangan komen. Okay guys, thank you for watching. Harap video ni bermanfaat. InsyaAllah kita jumpa lagi next time, okay? Bye. Assalamualaikum.